Ini kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in. Muka surat 240. 240. Petok yang keempat daripada atas. Petok yang ketiga daripada bawah. Daripada atas, petok yang keempat. Kalau daripada bawah, petok yang ketiga. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Falau autara bi akthara min salasin fa yusannu lahu zalika fis salasatil akhirati in fasala amma qablaha wa illa fala kama afta bihi al-Bulkiniyu. Sunnah bagi orang yang solat witir lebih dari 3 rakaat. Solat witir lebih daripada 3 rakaat, sama ada 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Membaca seperti itu juga. Membaca seperti itu juga. Apa dia? Seperti itu juga. Hak kita bicara hak 5 air bulan, 5 bulan 5 tu lah. Seperti itu juga. Seperti itu juganya sabihi, kemudian kuliah ayyuhal kafirun, kemudian qul huwallah, al-falaq, an-nas. Itu seperti itu juga pada 3 rakaatnya yang akhir. Pada 3 rakaatnya yang akhir. Baca seperti itu juga pada 3 rakaat yang akhir. Kalau 5 rakaat agak, rakaat yang 3, 4, 5 lah dah. Kalau 5 rakaat. Kalau 7 rakaat, akhir tu lah. Kalau 7 rakaat, rakaat ke-5, rakaat ke-6, rakaat ke-7, 3 akhir. Mana apa tu? Baca. Kalau kata 5 rakaat, rakaat yang ketiganya sabihi, rakaat yang keempatnya kuliah, rakaat yang kelimanya 3 surah. Qul huwallah, al-falaq, an-nas. Ni 3 rakaat yang akhir. Hak ni bila dipisahkan dengan rakaat sebelumnya. Pisahnya macam mana? Hak buat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, itulah. Kemudian 1 rakaat akhir. Sekarang ni dia semayang lebih daripada 3 rakaat. 5, 7, 9, 11. Kalau kata 5 rakaat, dia pisahkan. Mana? 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam, 1 rakaat beri salam. Jadi hak 3 akhir tu sabihi, kemudian kuliah ayyuhal kafirun, kemudian rakaat akhir tu, rakaat 1 tu qul huwallah, al-falaq, an-nas. Dia gitu. Mana kalau diceraikan. Kalau diceraikan. Kalau tidak, maka tidak disunnahkan hal itu sebagaimana fatwa Al-Bulkini. Kalau 5 rakaat, dia buatnya 1 salam. Kan kita jangan lupa. Ni ni tajuk witir je ni. Tak payah mana tajuk witir ni. Tajuk witir kan sekurang-kurang 1 rakaat. Sekurang-kurang akmal, sekurang-kurang sempurna 5 rakaat. Kemudian naik kepada
sekurang-kurang akmal 3 rakaat. Akmal ni sempurna lah, tapi bukan seakmal witir sebelah lah. 3 ni akmal, tapi sekurang-kurang akmal. Hak tak masuk dalam akmal, 1 lah. 1 tak masuk dalam akmal lah. Tapi masuk dalam sekurang-kurang witir. Masuk dalam sekurang-kurang witir. Boleh dah witirnya 1 rakaat, tapi sekurang-kurang witir. Sekurang-kurang akmalnya 3. Lebih akmal lagi 5, 7, 9. Paling akmal 11. Tu gitu. Ada ni. Jadi sekarang ni, kalau kita semai 3 rakaat, tu macam hak bulan Ramadan tu lah. Rakaat pertama lepas Fatihah, Sabbihi. Rakaat kedua gak lepas Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat ketiga tu gak, rakaat 1 tu lah kita biasa buat cerai kan. Rakaat ketiga tu gak biasalah Qul huwallah, al-falaq, an-nas. Itu hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tersebut tukar-tukar lah waktunya. Sudah tukar tu. Sekarang ni dia masuk bicara tu kalau 3 rakaat macam kita buat sekurang-kurang akmal tu. Kita bukan sekurang-kurang akmal. Tu terror dah kitanya. Dah hebat dah kitanya. Tu amal lagi tu. Dah lah terawih 20 dia buat 8. Witir tak buat-buat terus balik. Tu dah masuk cerita lah tu. Terawih 8 dia buat, witir tak buat. Tu dah cerdik sangat lah. Terawih dengan witir ni afdal daripada qabliyah subuh laginya. Ada ni qabliyah subuh rawatib yang paling afdal. Rawatib qabliyah ba'diyah tu nah. Qabliyah yang paling rawatib yang paling afdalnya qabliyah subuh. Barulah tu pada rawatib yang lain, witir lebih afdal daripada qabliyah subuh. Sebab apa? Sebab khilaf pada wajib. Mazhab Hanafi witir itu hukum wajib, bukan sunat. Semain tarawih dengan rawatib, lebih rawatib. Sekarang tak apalah, kita bukan bulan Ramadan. Cerita ni lah orang ni ingat ke tarawih itu nombor 1 lah. Sekarang tarawih hanya bulan Ramadan. Lebihlah tarawih bulan Ramadan ni. Tapi bulan Ramadan pun ada rawatib juga. Mana besar tarawih dengan rawatib? Besar rawatib lagi daripada tarawih itu. Sehingga kan, walaupun ada khilaf ulama, sehingga kan hak rawatib yang ghairu muakkad, rawatib semai sunat mengingingi fardu yang tidak kuat tuntut. Contohnya qabliyah isya ghairu muakkad, ba'diyah isya muakkad lah. Qabliyah isya tu ghairu muakkad, dengan qabliyah isya yang ghairu muakkad pun lebih afdal daripada tarawih. Tarawih ni iyalah bulan Ramadan saja, bukan tarawih je bulan Ramadan. Qabliyah isya bulan Ramadan juga. Dia jumpa hak baru ni, hak lama dia ke tak ada dah nah. Dah lebih dah hak lama, hak baru tu ditinggal qabliyah isya. Ba'diyah isya pun ditinggal juga. Tu dah lalu. Witir hak lebih afdal daripada qabliyah subuh, hak rawatib paling afdal qabliyah subuh tinggal. Tidak bicara lah waktunya. Tapi hak terornya, hak sempurnanya, witir 3 rakaat tak mana tinggal. Tu sekurang-kurang akmal. Jadi kalau buat 3 selesai. Surahnya Sabbihi, Kuliah, Qul huwallah dan Mu'awwizatain, Al-Falaq, An-Nas. Hak buat semua-semua tu. Waktu pun kadang-kadang orangnya dia jadi apa ni? Dia jadi hak tu pun ditinggal. Dia tukar. Sabbihi dibaca Al-Qadar kadang-kadang.
Ada ni 10 akhir Ramadan ni Al-Qadar lah. Inna anzalna tu lah. Ni 10 akhir Ramadan ni. Kena baca Al-Qadar lah. Dah sabihi. Dia potong sabihi, dia baca Al-Qadar. Kadang-kadang ada orang hak jenis potong kuliah, dia baca Al-Qadar. Tak boleh potong hak tu. Hak 3 tu surah yang muayyanah, surah yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok dulu hak kuliah yang terakhir tu. Kuliah yang terakhir tu saya bicara hak di muka surat 138 dan 139 tu. Di bawah tajuk bicara rukun Fatihah. Dia gini, dalam kita jangan lupa dalam kitab Fathul Mu'in ni, dia tidak macam kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain rukun satu tajuk suku, sunat, aba'ah ke, hay'ah ke, satu tajuk yang suku. Itu biasa kitab fiqh. Kitab Fathul Mu'in tidak ada tajuk suku untuk hak sunat dalam sembahyang ni. Dia akan bicara hak sunat di tempat ketika bicara rukun. Ada ni. Selesai bicara rukun qiyam, rukun takbir, waktu rukun qiyam, dimasuk kepada rukun Fatihah. Panjang bicara rukun Fatihah habis tu. Sebelum nak pindah pada rukun rakaat, dia berhenti habis dah bicara rukun Fatihah. Kalau kita pindah pada rukun rakaat lah. Jadi sebelum pindah pada rukun rakaat, bicara hak sunat sebelum baca Fatihah. Doa iftitah. Panjang bicara doa iftitah. Selepas bicara rukun Fatihah. Ada ni. Jadi lepas bicara rukun Fatihah, masuk rukun rakaat lah. Berhenti dulu. Digi kepada yang disunatkan sebelum membaca Fatihah, doa iftitah. Panjang bicara doa iftitah dalam kitab Fathul Mu'in kita. Habis itu, lepas doa iftitah, bicara ta'awuz, a'udzubillah tu. Bicara a'udzubillah. Kemudian dibicara pula hak baca Fatihah ni. Dia ada amin. Dia bicara amin. Dia bicara amin selepas habis baca Fatihah. Kemudian habis bicara amin tu, dia ada bicara tajuk amin. Barulah dia bicara surah. Tu panjang bicara surah. 138, 139. Dia bicara surah-surah yang muayyanah, surah-surah yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya surah ketika sembahyang sunat witir. Itu di antaranya. Lepas tu surah hak dia ni hak sembahyang Jumaat, Isyak malam Jumaat, Maghrib subuh hari Jumaat, surahnya apa. Kemudian pula Maghrib malam Jumaat, subuh pagi Jumaat. Itu maklum sejadah dengan ad-dahri. Itu bagi orang yang bermukim. Bagi orang yang musafir, subuh pagi Jumaat, tapi dia musafir. Bila dia musafir, tidak disunatkan lagi baca Jumaat sejadah dengan dahri. Baca kuliah dengan kul huwallah ataupun al-falaq dengan an-nas. Sekarang ni subuh pagi Jumaat, kita musafir. Tak sunat dah baca sejadah dengan dahri. Subuh pagi Jumaat, iyalah. Tapi kita bukan bermukim, kita musafir. Sunat baca kuliah rakaat pertama lepas Fatihah, qul huwallah rakaat kedua lepas Fatihah. Satu riwayat laginya bukan kuliah qul huwallah, rakaat pertama lepas Fatihah al-falaq, rakaat kedua lepas Fatihah an-nas, muawwizatain. Ada ni. Ni dia cerita hak berkaitan dengan bacaan surah. Ni ada cerita lah. Dia musafir pergi KL. Dia semayang pok-pok dia lah. Tak semayang dengan imam masjid lah. Kita ni hak mana-mana pandai tu sejadah, ikut kita lah. Sebab kita baca sejadah. Hak tak pandai, dia kata
Semayang suku lah. Hebat dia. Sebab dia pandai asal sejadah. Padahal aja sujud sudah lah. Dia bojut sejadah. Jangan rokok lah lagi. Sebab bukan rokok pertama sesat tak lagi. Oh, dia semayang suku. Sebab puak kita ni, puak pergi KL. Orang masjid, puak pergi KL, pengong tengok tu lah. Kan dia jamu-jamu pergi KL. Tu kuat angkat balik lah. Dah boleh pergi KL. Baca sejadah, dia pesan pula. Tak pandai, jemaah suku. Tak pandai pun sujud sejadah. Dah masa tu. Dah. Bila musafir, subuh pagi Jumaat, kuliah Allah ataupun Al-Falaq An-Nas. Tak ada dah sejadah. Kalau baca juga sujud sejadah lahnya. Tapi afdalnya ikut macam mana hak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kira panjang pendek ni. Kalau kata hak tu hak Nabi tetapkan, walaupun pendek, hak tu lebih afdal. Sebab baca surah lebih afdal hak panjang daripada hak pendek. Walaupun hak panjang tu ambil tengah surah. Ada tengah surah. Bila tengah surah, dia bukan awal, dia ambil tengah. Dia berhenti sebelum rokok, bukan akhir surah, di tengah. Pandai ni. Dia berbeza dengan suratun kamilah. Dia panggil surah yang lengkap. Juz amma tu lah. Mana surah yang lengkap? Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sampailah habis surah, kemudian rokok. Itu suratul kamilah. Waktu imam sekarang dia ambil tengah surah sebab dia hafal Al-Quran. Jadi pada ambil tengah surah, jadi awalnya bukan permulaan surah. Selesai baca sebelum rokok bukan akhir surah, masih lagi di tengah. Sekalipun tetap afdal hak mana hak panjang. Itu asal dia gitu. Itu pandangan muktamad. Tapi dalam kitab-kitab Jawi biasanya dipilih pandangan surah yang lengkap lebih afdal daripada surah yang tidak lengkap walaupun hak tu panjang. Ada ni. Dibaca Al-Ha contohnya. Dibaca Wadduha contohnya. Kalau dia ambil Quran besar, bukan surah yang lengkap, tapi mungkin dibaca tu lebih panjang daripada Al-Ha, dibaca tu lebih panjang daripada Wadduha, tetap afdal Al-Ha, tetap afdal Wadduha pada satu pandangan walaupun lebih pendek. Dikhilaf situ. Tapi pandangan muktamad kira hak mana lebih panjang. Sebab pahala baca Quran ni bilang huruf. Satu huruf satu pahala. Dalam sembahyang satu huruf 10 pahala. Jadi kalau surah tu lebih panjang, lebih banyak huruf, dia lebih afdal. Satu pandangan, itu pandangan muktamad lah. Tapi dalam setengah-setengah kitab dah. Contoh dalam kitab Sabila, kalau tak silap lah. Dalam kitab Sabila, kalau tak silap. Dipilih pandangan surah yang kamilah. Surah yang lengkap tu lebih afdal daripada surah yang tidak lengkap. Walaupun lebih panjang. Walaupun lebih panjang. Sebab tu saya pernah jumpa lah dengan imam yang hafaz Al-Quran. Dia hafaz Al-Quran ni hak peringkat dulu. Dia hafaz Al-Quran di Masjid Putih kalau tak silap dianya. Mana hak peringkat orang tua lah. Hak peringkat orang tua. Mana orang hafaz peringkat tu semua boleh elang bulanan. Masa tu berapa? 500 ke 800 gitulah. Boleh elang bulanan lah. Hak hafaz Quran ni. Dia seorang yang tak boleh. Dia tak boleh. Sebab apa tak boleh? Dia color lain. Color lain dia tak boleh seorang. Dia seorang tak boleh. Faham-faham lah. Patut boleh lah semua kawan-kawan dia boleh belaka. Tak boleh. Dia semayang tak pernah baca Quran besar. Dia baca Muqaddam, Juz Amma. Kita tanya dia, kitab Sabila dia baca. Dia kata kitab Sabila, surah yang lengkap lebih afdal daripada surah yang kita ambil di tengah-tengah walaupun panjang waktu. Dia ambil waktu. Qiyamah tu. Dia tak baca Quran besar. Dia baca Quran besarnya ketika sembahyang tarawih. Dia Quran besar, dia baca suti Quran lah tarawih. Tapi kalau sembahyang maghrib ke isyak ke subuh ke,
Jadi macam tu imam biasa. Walau dia hafal Quran. Orang hafal Quran ni kita nak dengar dia baca hak ayat-ayat hak kita tak pandai lah. Kalau juz amma kita pandai tu kita pun boleh baca tak nanti tu imam. Tapi dok. Subuh ke maghrib ke isyak ke dia baca juz amma. Tanya dia, kitab Sabila. Afdal surah yang lengkap. Walaupun lebih pendek daripada surah yang dia apa dia bertebuk dak orang dia tau. Faham tak ni? Dia ambil Quran besar, dia ambil di tengah. Mana tebuk lagi panggil dah. Permulaan tu bukan awal. Kesudahan sebelum rakaat tu dia berhenti tu bukan habis surah dak. Tengah lah ke panggil tebuk. Tapi pada muktamad kalau surah tu panjang lebih afdal daripada juz amma kalau dia lebih pendek. Tapi panjang pun tu imam ni kena beralu pula. Hak maghrib kalau nak panjang setara mana, isyak nak panjang setara mana, kalau subuh nak panjang setara mana. Dia tak ada panjang sangat makruh pula tu imam. Gitu. Ada gak jenis panjang kat pertama. Saya pernah kena isyak. Allah bila nak rokok ni. Dia baca kamsah. Lama, panjang sungguh. Barulah dia rokok. Tak kena lagi tu. Rakaat kedua isyak bakali sedar bakali dia baca qul huwallah. Qul huwallah tu maghrib kata bukan isyak. Tapi rakaat pertama tu dia baca punya panjang. Allah kata tak mengaji pekah tu imam ni orang tak baca panjang gitu. Tapi rakaat kedua dia ambil qul huwallah. Tu imam ni kadang-kadang maghrib sabihi. Allah kata siapa baca maghrib sabihi? Maghrib sabihi tu subuh. Ada panggil apa ni? Dia tak tahu nak susung. Jadi kalau dia baca Quran besar, maghrib panjang nak baca. Tapi biar lebih sikit lah daripada juz amma tu. Tapi kena jaga pula jangan panjang sangat jadi makruh. Bacaan surah. Tapi kalau surah hak Nabi tetapkan, kalau kata musafir, subuh pagi Jumaat, kuliah Allah ataupun al-falaq an-nas. Kita ambil sejadah panjang mana? Kita ambil dahri panjang mana? Tetap afdal ikut Nabi. Al-ittiba' lebih afdal daripada mudha'afah dia panggil. Al-ittiba' ni ikut Nabi lebih afdal daripada berganda-ganda. Apa makna berganda-ganda? Surah panjang, huruf banyak, lagi banyak pahala. Dah ni ittiba' ikut Nabi ni walaupun surah pendek itu lebih afdal. Kena ikut Nabi. Kena ikut Nabi. Macam contohlah, ni saya hanya sebut sekadar kitab. Macam mana hak berlaku tu mungkin tak pergi lagi. Contohnya di semai Zuhur pada hari nahar hari raya haji, semai Zuhur di Mina. Kan gitu. Di Mina ni dia berhenti tawaf apa? Ifadah ke apa? Orang pergi dia tahulah. Jadi di semai Zuhur hari nahar hari raya tu di Mina. Mina tu tanah halal. Bukan tanah haram. Tanah haram Mekah barulah gandaan 100,000. Satu rakaat macam tak betul tak? 100,000 rakaat tau. Tapi kalau sembahyang di Mina itu tanah halal, tak ada 100,000 tu. Mana afdal sembahyang zuhur di Mina dengan sembahyang zuhur di tanah haram. Afdal di Mina. Tidak mudha'afah dah, tidak berganda-ganda dah. Ittiba' ikut Nabi, itu lebih afdal. Walaupun sembahyang di Mina ni tak jadi macam sembahyang tadi tanah haram, satu rakaat 100,000 tak sama dah. Tu mudha'afah tu berganda-ganda. Dah Nabi buat gitu. Nabi sembahyang zuhur di Mina. Sembahyang zuhur di Mina walaupun tanah halal, walaupun tidak ada berganda-ganda fadilat macam tanah haram, afdal ittiba', afdal ikut Nabi daripada hak mudha'afah. Jadi makna surah ni Nabi yang suruh baca. Jadi baca ni lah, jangan baca hak lain walaupun hak lain panjang. Adapun kalau rakaat yang tidak diaturkan surah dia, mana hak lebih panjang? Tu lebih afdal nak banding dengan hak lebih pendek. Berbeza dengan hak surah hak Nabi tetap dah. Contohlah kalau kita bicara bab witir. Sabihi, kita baca sabihi. Rakaat dua tu kuliah. Kita dah ambil kuliah, kita ambil wadduha.
wadduha ke apa ke panjang. Tadi al-qadar. Panjang daripada kuliah al-qadar. Tak, lebih al-qadar. Sebab apa? Lebih kuliah. Sebab kuliah tu ikut Nabi. Orang pertama sabih kita tak tukar. Orang kedua kita pergi tukar dengan al-qadar. Inna anzalna. Jadi inna anzalna dengan kuliah mana panjang? Panjang. Inna anzalna. Ada afdal ikut Nabi. Tak kira mana panjang, tak kira. Ikut Nabi je. Nabi suruh baca kuliah. Orang kedua. Kuliah lah. Tak usah duduk tukar. Walaupun dengan surah yang lebih panjang. Yang lebih banyak huruf. Sebab itibat ikut Nabi itu lebih afdal. Jadi mana tak tukar, jangan tukar lah. Orang pertama sabihi, orang kedua kuliah, orang ketiga kul huwallah, al-falaq, an-nas. Itu kalau 3 rakaat. Sekarang ni kalaulah witir tu lebih dari 3 rakaat, 3 rakaat akhir tu ikutlah sabihi dengan kuliah, dengan kul huwallah dan al-falaq, an-nas. Kalau 5 rakaat, rakaat yang ke 3, 4, 5 tu ikut. Itu jikalau dia semayang dengan cerai. Sebaliknya kalau tidak, maka tidak disunahkan hal itu, sebagaimana fatwa Al-Bulkini. Kalau dicerai lah 5 rakaat, 2, 1. Jadi 2 rakaat, kemudian rakaat 3 ke 4 tu sabih dengan hal atas, rakaat yang kelima tu qul huwallah, al-falaq, an-nas. Kalau sambung straight tu tidak lagi lah disunatkan baca mengikut susunan tu. Baca mengikut susunan tu. Kalaulah dia baca dengan, kalau dia semayang witir lebih dari 3 rakaat dengan cara sambung dengan 1 salam. Tak habis lagi ni, depan panjang lagi bicara dia tu. Waliman autara bi aktsara min salasin qiraatul ikhlas fi ulayaihi fasala au wasala. Tak habis lagi lah berkaitan dengan bacaan surah ketika semayang sunat witir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.